yang memberi kasih sayang, yang memberi tunjuk teladan, yang memberi contoh, yang memberi kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, yang memulakan mengajak kepada kebaikan lil alamin, kepada seluruh alam. Tak kira alam siapa tak kira alam siapa, pada siapa pun, bukan hanya pada kita orang Islam saja. Diberikan kasih sayang, kebaikan-kebaikan yang dia bawa tu kepada semua, hatta haiwan pun kita sayang kerana rahmat baginda Rasul SAW. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Salwa yang menghubungi, menjemput saya ke kuliah ini pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kak Salwa dan seluruh jawatan kuasa muslimat Masjid Al-Falah USJ 9, kepada semua para jemaah, ibu-ibu, abah-abah, anak-anak, ada anak muda semua ni lagi pakai mask, lagi nampak muda ni. Adik-adik, kakak-kakak, semua yang dapat bersama dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slownya, dah sarapan ke belum? Lama tak jumpa ni, bagi salam lagi sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedap lagi dengar daripada tadi tak ya? Syukur, Alhamdulillah. Apa khabar Umi? Abah, apa khabar Abah? Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak masjid kan dapat menganjurkan majlis-majlis ilmu yang begitu aktif masjid ini, dan yang penting juga kehadiran ibu-ibu, abang, kakak-kakak semua dalam program pada pagi ini. Ini mengingatkan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kita ingat kepada baginda Rasul SAW, kerana Umi, perkataan yang saya sebut di awal ini, iaitulah perkataan tahniah, itu pun diajar oleh baginda Rasul SAW. Orang dapat buat kebaikan, Nabi ajar sebut perkataan-perkataan baik. Orang dapat cahaya mata, kat mana Umi nak baca, kat mana yang dikatakan Nabi yang mengajar kita sebut perkataan tahniah? Kita kata tahniah, bahasa Arab tahniah, takziah, kita kata takziah kan. Itu juga kalau sedih, kalau berduka cita, Nabi sebut, ajar sebut takziah. Ada kematian, takziah awak. Kita tak pandai. Itu diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Macam mana kita tidak boleh mengingat baginda Rasulullah SAW? Kalau kita kata baginda Rasulullah SAW, contoh sepanjang zaman sampai kita meninggal, sampai habis hayat kita takkanlah dalam perkataan-perkataan yang ringkas macam ni pun jadi berat di lidah. Macam mana nak kata Nabi contoh sepanjang zaman? Sebab itu kita baca satu daripada apa yang diajar oleh baginda Rasul. Kita kadang-kadang bukan tak tahu ucapan tu baik, tapi kadang hati kita nakal. Alah, dulu masa aku dapat cucu, tak ada pun orang cakap tahniah, katanya gitu kan. Masa aku naik pangkat, tak orang sebut pun. Masa aku pindah rumah, tak ada orang
orang jangan cakap pun kat aku, tak pasal aku nak cakap kat orang. Kadang-kadang gitu, kita hanya menyebut kepada orang yang menyebut kepada kita. Adapun yang tidak menyebut kepada kita, yang berat lidahnya kepada kita, kita pun seolah-olah begitu. Seperti juga mengucap salam ni, Abah. Sebab itu Nabi SAW ibarat faham je umat ni. Lalu dia mengatakan bila bab salam ni dia mengatakan tuqra'us salam atau taqra'us salam ila man arafta wa man lam ya'rif. Kau sebut salam, kau kenal ke tak kenal? Orang bagi ke orang tak bagi? Begitu dia mengajar hati. Nak sebut di lidah, dia datang daripada hati. Sebab itu saya nak ucap tahniah Abah. Dan kita sama-sama selalu mengucapkan tahniah. Tak hanya dalam circle kita, anak kita, suami kita, cucu kita, tapi rakan-rakan kita, sahabat kita, atau sesiapa saja yang tak ada sepusat-sepusing pun dengan kita. Umi ada sepusat-sepusing tak dengan saya, Mi? Agak-agaknya saudara se-Islam macam kita, Mi. Tapi kita tak kisah menyebutnya. Asal kita tahu dia baik. Itu yang sekarang dalam FB, dalam apa, semua-semua tu yang panjang-panjang, mudah-mudah kita pun tak kenal. Masuk semua jadi friend kita pun kita sebut. Alhamdulillah, itu diajar oleh baginda Rasul SAW. Jadi dengan sebab itu, biasakan lidah kita menyebut ucapan-ucapan baik. Saya kata, kat mana Umi nak tahu benda ni, Mi? Antaranya kalau Umi buka kitab kelahiran bayi, sambut kelahiran bayi, cerita bagi nama, cerita akikah ada dalam tu. Lepas tu cerita tahniah, kata baginda Rasul SAW. Nak mana Mi nak cerita? Kat mana nak jumpa Nabi cakap pasal takziah ni? Cerita pasal kematian. Bila orang duka cerita, kau sebut takziah. Ini disebut oleh baginda Rasul SAW. Alhamdulillah, tahniah banyak Mi ya. Nak jawab apa? Alhamdulillah ya. Dan kerana lebih daripada itu, Mi, kenapa alhamdulillah, Mi, bila orang sebut tahniah kat kita, Mi? Kerana dalam riwayat baginda Rasul SAW menyebutkan, tuba liman ja'alallah mafatihal khair fi yadih. Tuba liman ja'alallah mafatihal khair fi yadih. Berjayalah, hebatlah orang yang ada kunci kebaikan di tangannya. Mafatih, kunci. Mi, kita ada banyak kunci, Mi. Kunci kereta ada, kunci motor ada, kunci rumah ada, kunci gate ada. Kalau hilang, wah payah, Mi. Bilik tertekan, nak buka tak boleh, payah, Mi. Macam-macam kunci kita ada, Mi. Tapi ingat dalam hati kita, macam-macam kunci ni, kunci-kunci itu akan menjadi baik dan berguna kepada aku hinggalah di akhirat kelak, bila kunci-kunci itu membawa kepada kebaikan. Dan kata baginda Rasul SAW, kita juga boleh berkata pada diri kita kan, bah, macam-macam kunci aku ada, tapi aku nak jadi, aku sendiri nak jadi kunci al-khair, kunci kebaikan. Tuba liman ja'alallah, berjaya dan hebatlah orang yang di tangannya fi yadi ada kunci kebaikan. Maksud kunci ni apa? Umi ada kereta besar, tapi kalau tak ada kunci, tak geraklah kereta tu. Umi ada rumah besar, sliding besar, semua besar, Mi. Kalau tak ada kunci gate, tak apa masuklah bilik tu, tak apa masuklah rumah tu. Orang pun menunggulah kat kereta tu nak naik. Orang menunggulah kat depan gate nak boleh masuk. Umi datang je, Umi pun tekan remote, masuklah. Umi yang buka. Baru ramai-ramai boleh berbondong-bondong datang. Baru ramai 4 orang boleh penuh kereta. Kerana Umi yang buka. Apa maknanya, Mi? Tak sama orang yang tak pegang kunci dengan orang yang pegang kunci. Pasti ramai orang boleh naik kenderaan bersama kita. Tapi kalau tidak kita yang memulakannya, kita yang membukanya, orang lain tidak dapat bersama-sama. Begitu rumah itu, ramai yang dapat makan satu meja. Tapi kalau kita
kalau tidak kita yang membukanya, kalau tidak kita yang mempelawanya, kalau tidak kita yang mengajaknya, kalau tidak kita yang memasaknya, kalau tidak kita yang menyediakannya, barangkali hatta secangkir air pun tidak dapat dirasa. Itulah dikatakan hebatnya orang yang jadi kunci kebaikan. Bukan nak tengok orang ni, nak tengok diri sendiri. Apa aku dah buat yang mulakan baik. Oh, aku dah kejut anak aku. Aku mulakan. Oh, aku yang buka lampu, orang jadi terang. Oh, aku yang buka pintu. Kalau aku tak buka, orang tak dapat masuk. Oh, aku yang tampal scan tu. Kalau tidak, orang tak dapat scan MySejahtera. Sendiri dalam hati. Syukur aku dapat buat baik. Tak tunggu-tunggu. Yalah, takkanlah saya aja, katanya gitu kan. Takkanlah saya aja. Ya tak apa, gila-gila tukar-tukar. Tapi bila kita buat, dalam hati kita kata, syukur Alhamdulillah, kita dapat buat sesuatu. Baiknya untuk kita. Kita fikir baik untuk kita. Kenapa? Kan Nabi SAW itu, contoh yang dia tunjuk sepanjang zaman tu, bukan sekadar di sini. Dia sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah engkau diutuskan wahai Muhammad, dalam surah Al-Anbiya, tidaklah engkau diutuskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat, yang memberi kasih sayang, yang memberi tunjuk teladan, yang memberi contoh, yang memberi kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, yang memulakan mengajak kepada kebaikan lil alamin, kepada seluruh alam. Tak kira alam siapa ni, tak kira alam siapa, pada siapa pun, bukan hanya pada kita orang Islam saja. Diberikan kasih sayang, kebaikan-kebaikan yang dia bawa tu kepada semua. Hatta haiwan pun kita sayang kerana rahmat baginda Rasul SAW. Dan lil alamin, perkataan lil alamin tu dia plural, dia jamak, bukan singular. Untuk sekalian alam, banyak alam. Maknanya juga bukan alam di sini saja tapi alam di sana. Yang kita kata syukur tadi, Alhamdulillah tadi dapat aku datang, dapat aku mulakan sesuatu, dapat aku mulakan mencari ilmu pagi ni, mudah-mudahan dapat contoh anak-anak aku esok. Aku mulakan dalam keluarga, niat dalam hati. Sebab itu Umi Abah bila cari ilmu pengetahuan ni, satu, jangan lupa contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu'aistu mu'alliman fajlisu fi majlis ilmin. Aku dilahirkan untuk menjadi penyampai ilmu, pengajar ilmu. Bu'aistu mu'alliman fajlisu fi majlis ilmin. Maka duduklah dalam majlis ilmu. Satu, bacalah beberapa doa bila masuk majlis ilmu. Antara doanya, doa yang diajar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala apa doa yang Allah suruh Nabi baca, maka kita jadikan Nabi contoh sepanjang zaman kita, kita pun nak baca. Apa dia ayat-ayat tentang ilmu ni banyak. Satu di antaranya ialah surah Taha ayat 114. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Pendek je. Umi tak payah mula daripada qul tu pun tak apa. Bila Umi baca, pasal qul tu ialah Allah kata kepada Nabi SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Maknanya nak baca apa? Rabbi zidni ilman. 3 je. Rabbi zidni ilman. 3 je. Bukan 3 serangkai. 3 serangkai tak mau. 3 yang ni mau. Ini 3 ni mau. Ya. Rabbi zidni ilman. Senang mudah ingat. Rabbi dah mudah ingat. Ilman kita bercakap ilmu. Rabbi zidni. Zid maknanya tambahi aku. Ilman. Ilman dah senang ingat. Ilmu. Tak boleh ingat kau Arab. Tak apa baca kau Melayu. Ya Allah tambahi ilmu. Umi baca doa yang diajar oleh baginda Rasul, yang diajar oleh Allah kepada baginda Rasul, yang dibaca artinya oleh baginda Rasul. Umi menerima contoh teladan sepanjang zaman.
Selama Umi melaksanakannya, selama Umi membacanya, Abah membacanya. Dan sampaikan mi kepada anak cucu kita. Kau nak pergi belajar nak, kau nak pergi universiti nak, kau nak pergi sekolah nak, amalkan ni. Surah Taha ayat 114 katanya kan. Ini doa Allah beri kepada, ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sampaikan kepada kita, balighu anni walau ayat. Kau sampaikan daripada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau satu ayat. Tengok mi, dia berantai-rantai mi. Contoh teladan sepanjang zaman tu, dia berantai-rantai. Daripada Umi baca, Umi ajar kat anak Umi, cucu Umi, ya. Ni anak-anak dah boleh balik mi kan. Dah boleh jumpa cucu apa semua ni, dah boleh rentas negeri mi kan. Ni berita gembira mi. Orang bila anak boleh balik, kita anak boleh jumpa mak, cucu boleh balik, nenek suka, kita suka dapat jumpa mak kita. Kita rasa tu berita baik mi. Tapi jangan lupa, Allah beri kepada kita berita yang sangat baik, iaitulah dengan kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya cerita berita baik tu kemudian lah. Saya nak habiskan yang ni. Saya kata uswatun hasanah Nabi tu bila kita baca, kemudian kita share, dia jadi berantai mi. Amalan tu berantai mi. Bukan kluster virus yang berantai, tetapi kebaikan yang berantai. Kita takut kalau virus berantai ni kan. Dah jadi dalam community tu bahaya. Tapi bayangkan yang berantai itu adalah al-khair. Mafatih al-khair yang tadi tu. Kunci kebaikan tu yang berantai-rantai. Bayangkan. Bahagialah hidup kita. Lil alamin saya katakan tadi. Tujuannya, Umi dah baca dah doa, Umi sampaikan juga kepada anak-anak Umi. Umi niatkan yang ketiga. Ya Allah, aku cari ilmu ni, ya Allah, mudah-mudahan dapat aku amalkan. Tu niat kita tiap-tiap kali dapat apa sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dapat sesuatu ilmu, kita niatkan dalam hati kita, kuatkan aku ya Allah. Ni Abah, nak buat kebaikan ni kena ada tekad, kena ada azam, kena sungguh-sungguh. Hatta nak tekad nak salat pun mi. Ya Allah, kalau tak ada tekad, tak ada azam betul-betul, dia lambat-lambat, dia malas-malas, dia layan-layan mata. Mak kita kata, dia layan mata, aku layankan mata. Sebab itu kita kalau bermalas-malasan lama-lama, cakap kat diri sendiri, Ti jangan layan mata, Ti jangan layan mata, bangun Ti. Cakap kat diri sendiri. Kadang-kadang kita layan mata, bukan boleh tidur pun. Bangun, do something. Bangun, baca sesuatu. Bangun, buat sesuatu. Kena tekad, kena azam, kena niat mi. Jadi Umi niat dalam hati, ya Allah, barang aku dapat sesuatu walaupun sedikit, apatah lagi yang sedikit itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak amalkan ya Allah. Itu tanda sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Dan sayang kita kepada Rasulullah SAW nak buat tu mi, dia hyperlink, laju dia pergi pada mana. Dia tak macam kita sesama manusia mi. Kalau Umi sama manusia, contoh ingatan lah. Umi ingat anak Umi. Umi ingat anak Umi je. Umi ingat suami Umi. Ingat abah tengah buat apa, abah dah makan ke belum, kerja okey ke tidak. Ingat cucu kita lama tak balik, dah besar dah budak tu. Dulu sekolah menengah dah masuk universiti dah. Dah second year dah. 2 tahun tak jumpa, dah second year dah dia. Apa khabar lah cucu aku, lahir 2 tahun tak balik, dah berlari dah cucu aku. Setakat ingat cucu je lah. Setakat ingat anak-anak je lah. Tapi not with baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Not with our prophet. Tidak kepada baginda Rasul SAW. Baginda Rasul ini adalah utusan Allah yang sehingga bila kita ingat kepada dia pun, dia link terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia sebutkan bahawa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat, memberikan segala kebaikan kepada Nabi, bukan berselawat. Boleh saya minum air ke? Ada. Rasa macam nak tersedak. Oh, besar Syahwat. Oh, terima kasih. Apa tadi? Apa tadi, Mi? Mi? Oh, Mi. Umi, sebab kita pakai mask, kita tak nampak reaksi, Mi. Kita nampak mata je kan, Mi. Jadi Umi punya mata gitu je, saya pun risau juga, Mi, kan. Tak nampak Umi punya senyuman tu, tak nampak mulut apa semua. Alangkan baginda Rasulullah SAW itu mendapat selawat daripada Allah dan Rasul, Allah dan malaikat, dengan maksud Allah itu memberikan rahmatnya, keberkatannya kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu kita diajarkan berselawatlah kepada baginda Rasulullah SAW, because once you selawat kepada Nabi, dia hyperlink pergi kepada Allah. Dia laju pergi kepada Allah. Dia tak macam kita ingat orang, kita sebut nama orang, kita sebut dia you and me only. Tapi bila kita dengan baginda Rasulullah SAW, dia pergi terus kepada Allah SWT. Ini yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 80. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Siapa taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah SWT. Taat itu bermula daripada mana? Bermula daripada rasa cinta kepada baginda Rasul SAW. Mana mungkin kita nak taat kalau kita tidak ada perasaan sayang dan cinta kepada baginda Rasul SAW. Ini sebab itu dahsyat, Mi. Umi niat aja tu, Mi, dia dah pergi langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah dapat pahala. Iaitulah, sekejap ya. Ini kata bahasa Johor, kole. Tapi kalau tambah kacang, lagi tak tahu. Cepat minum ya, Umi, ya. Jadi saya kata tadi, pertama sekali bermula daripada ucapan tahniah, kemudiannya kunci kebaikan. Saya katakan tadi bahawa kunci kebaikan yang kita fikirkan ini bukan sekadar kunci kebaikan untuk dunia kita, tapi kita fikir lil alamin. Maksud lil alamin itu adalah bukan satu alam. Hari ini banyak alam, bahkan bila ada pelbagai channel media sosial, kita juga namakan medium dan media ini sebagai alam maya, alam cyber. Tapi bukan di dunia ni je nak cerita, kita nak bawa sampai dunia di sana, iaitulah dunia akhirat. Dan oleh kerana itulah saya katakan di awal ini untuk mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada majlis, pada ucapan tahniah itu contoh baginda Rasul. Pada majlis ilmu ini adalah contoh baginda Rasul SAW. Oleh kerana itu, hendaklah kita memperbanyakkan berdoa. Apa dia doanya? Antaranya yang pertama, surah Taha ayat 114. Yang kedua, kalau Umi nak tambah, sebelum saya lanjutkan lagi, yang kedua kalau Umi nak tambah, Umi bacalah. Umi dah biasa baca surah Al-Insyirah kan, Mi? Setiap pagi Umi baca surah Al-Insyirah. Kadang-kadang kita tak sebut nama surah, kita sebut ayat pertama dalam surah tu untuk senang kita ingat. Alam Nashrah. Surah Al-Insyirah lah tu. Mi baca Alam Nashrah banyak-banyak, Mi. Bukan anak kita nak masuk exam je baca Alam Nashrah. Kau nak interview baca Alam Nashrah. Kau nak itu, kau nak ini. Yang berkait dengan exam, peperiksaan test sahaja Alam Nashrah. Tapi keseluruhan kehidupan ini kita minta daripada Allah SWT, seperti Allah melebarkan dan melapangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga meyakinkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umi, seperti Kak Salwa menyebutkannya, setiap kali saya menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umi sebut dalam hati sallallahu alaihi wasallam.
Nanti saya cerita lagi. Saya takut saya cerita yang saya nak cerita selawat tu kan nanti saya terlupa yang ni. Apa tadi yang saya katakan tadi? Insyirah, sehingga di akhir surah Al-Insyirah ni doa apa nak baca? Taha ayat 114, kedua surah Al-Insyirah. Sehingga kan surah Al-Insyirah di akhir tu nak lapangkan hati tu, Allah sebut inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Takkan tak lapang dada Mi? Takkan tak lapang dada. Sebab itulah Umi ada susah tak dalam hidup? Ada tak Mi? Orang USJ tak susah. Dia tahu tak ada langsung nak menyebut perkataan susah. Alhamdulillah, dia memang baca surah Al-Insyirah. Alhamdulillah. Amin lah Umi. Amin ya Rabbal Alamin. Mi, bentuk susah kita macam-macam ni kan. Kadang-kadang bukan keuangan tapi ketenangan ya Mi ya. Kadang-kadang bukan ketenangan tapi kesihatan Mi ya. Kadang-kadang bukan kesihatan tapi ingatan Mi ya. Asyik lupa je letak kunci kan. Asyik lupa je letak handbag kan. Handbag besar ingat, dompetnya tu tak ingat. Asyik lupa itu, asyik lupa ini. Ya Allah, jauhkan aku daripada ingat kelupaan yang melampau. Lupa sikit-sikit biasa Mi kan. Lupa banyak-banyak tu cepat-cepat dah doa, makan macam-macam. Itu pun sebahagian daripada susah Mi kan. Lalu bila Umi baca surah Al-Insyirah Mi, lapang dada. Kalaupun lupa-lupa tapi hati tak jadi problem lah gitu. Walaupun ada sakit-sakit lutut, kaki macam saya semua pun ada semua belaka-belaka, lapanglah hati. Masih boleh jalan, masih boleh buat macam-macam. Walau sakit macam-macam, seleranya makan. Tidurnya nyenyak, alhamdulillah, lapanglah hati. Mi, hati ni king Mi, hati ni king. Kata Imam Al-Ghazali, hati tu ibarat raja. Kalau hati ni tak lapang, tak tenteram, tak aman Mi, sebab tak kena. Dalam rumah tangga kalau hati tak lapang, tak aman, sengketa nanti sentiasa. Itu penting lapang hati Mi, lapang dada. Satu, baca surah Al-Insyirah sehingga Allah sebut inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesulitan, kesusahan ada banyak kesenangan. Diulang lagi sekali, selepas kesusahan, bukan bersama kesusahan, bukan lepas, sesama. Ada banyak kesenangan. Fa idza faragta fansab, maknanya habis satu urusan, teruskan lagi dengan urusan lain. Mengapa orang boleh buat lepas satu urusan kepada satu urusan? Dia jadi mafatihal khair, kejap dia buat ini, kejap dia buat itu, balik ni keluarkan ikan, kan keluarkan ayam nak masak, jangan petang tengok pokok pula layu, pergi jaga pokok pula. Aktifnya orang siapa tu? USJ tu. Wah, tak habis-habis. Tidur juga, tidur. Doktor mahu tak tidur. Letih, penat, berhenti. Doktor mana tak berhenti. Fa'idha faragta fansab. Habis kau buat satu perkara, buatlah lagi yang lain. Kenapa? Insyirah. Hati kau sudah lapang. Hati kau begitu tenang. Badan kau bertenaga. Kerana kau tahu barang kau ada susah, kau yakin Allah beri bantuan dengan usaha-usaha kau. 2. 3. Puan-puan saya katakan tadi, dengan majlis ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga kita niatkan untuk amal walaupun sedikit. Dalam hati kita berbicara, ya Allah Tuhanku, kuatkan hati, mudah-mudahan aku dapat teruskan lagi cari ilmu, mudah-mudahan apa yang aku tahu dapat aku amalkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap amalan bergantung atas niatnya. Kamu akan dapat nanti apa yang kamu niatkan. Siapakah yang mengajar kita itu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umi abah yang dihormati sekalian, inilah vibe yang anak-anak kita sebut vibe, positive vibe apa semua ni kan. Kita bukan berada dalam positive vibe lagi Umi, kita berada dalam sunnah
vibe, sehingga kan sahabat baginda Rasul SAW sanggup bermusafir begitu jauh, yang saya pernah sebut sebelum ni, daripada kota Madinah ke kota Damsyik. Kalau saya cerita jauh sebegitu mungkin tidak digambarkan jauhnya, tapi kalau saya sebut jaraknya yang sahabat ini nak pergi daripada Madinah nak pergi sampai ke kota Damsyik jaraknya itu, kalau tengok distance, ada dua jarak. Satu jarak jalan darat, satu jarak jalan udara. Kalau naik kapal terbang, maka dikatakan jaraknya itu tempoh masa nak sampai daripada Madinah ke Damsyik itu di Syria itu adalah sejauh 18 jam. Lama? 14 jam. Lama tak Oh lama lebih daripada kita sini nak pergi ke Mekah lama. Tapi tu naik kapal terbang ala kulli hal, makan ada, apa ada, duduk sandar, boleh buka lagi video apa semua. Sesekali kapal terbang langgar awan yang tebal, barulah cepat-cepat tarik seat belt. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Baik, itu ujian ini penting dalam hidup Ketika kita naik kapal terbang, nak pergi Paris ke, nak pergi London ke, dan nak pergi mana-mana dah terfikir nak rentas negara ke. Ketika kita naik dalam keadaan gembira perasaan kita tu, tengok channel apa nak tengok, Hindustan ke, cerita Melayu ke, lagu apa nak dengar, Quran ke, lagu ke, kejap penat, lelap mata, sikit aja Allah uji langgarlah awan yang tebal itu, goncanglah sikit kapal terbang tu. Please fasten your seat belt, kata dia. Please put your seat upright, dia kata. Please back to your seat lah. Apa benda yang nak pergi tandas pun tak boleh dah. Dalam tandas pun dah takut dah. Masa itulah kita duduk tegak, pakai seat belt. Masa itulah kita baca la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, mursaha. Sebelum naik kapal terbang tak baca. Rupanya bila Allah gegarkan sikit, baru kita tersedar. La ilaha illallah. Nak cerita apa tadi Nak cerita apa tadi bawa pergi kapal terbang dah Umi kena ingatkan saya dah terbayang dah pergi naik kapal terbang nak pergi nak pergi ke Damsyik. Kalau naik kapal terbang 14 jam, kalau ikut jalan darat 18 jam plus 18 jam plus kenderaan Sahabat ada kenderaan? Tak ada, yang ada tunggangan Kita jauh pun perjalanan tu pasal nak cari ilmu, nak jumpa seorang sahabat yang namanya Abu Darda. Saya cerita pasal Abu Darda. Sejauh itu tak ada RNR, bayangkan. Tak ada rumah tumpangan, bayangkan. Susah. Sebab itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, rahimahumullah, dia adalah seorang tabi'in, lahir di Mekah, tinggal di Basrah. Yang sebab itu dinamakan sebagai Hasan Al-Basri, kerana ada di Basrah, satu kota di Iran. Basrah, dia dinamakan Hasan Al-Basri, seorang yang zuhud, seorang ahli sufi. Dia pernah menyebutkan seorang tinggi amalannya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawa jangan kau sangka orang yang tidak pernah pegang pedang tidak pernah berperang. Jangan kau sangka bahawa orang yang tidak pernah pegang pedang tidak pernah berjihad. Rupanya ada orang yang berjihad walaupun dia tidak pegang pedang, walau sekali pun dalam hidupnya. Jihad apa yang dia buat? Jihad ilmu. Dia travel that far kerana dia nak cari ilmu. Imam Hasan Al-Basri ni tuan-tuan, puan-puan, Umi, Abah, yang antaranya bila orang datang kat dia tanya, saya punya anak, saya tak dapat anak, macam mana nak buat? Dia kata, bacalah istighfar, mintalah keampunan. Orang lain datang kat dia pula lagi, tanaman saya terak subur, tak naik tumbuhan saya, nak buat macam mana? Dia kata, beristighfarlah, minta keampunan. Saya sakit, saya susah, gedebak-gedebuk gini, saya mudahkan sajalah ya. Apa nak buat? Dia kata, saya sebut dengan bahasa yang mudah ya, tak ada gedebak-gedebuk tu, tak ada dalam buku. Umi tahu ke gedebak-gedebuk? Tahu ya?
Boleh geng lah kita. Yang susah, yang apa semua tanya kepada Hasan Al-Basri, menceritakan tentang masalahnya. Imam Hasan Al-Basri kata, bacalah istighfar, mintalah keampunan. Lalu orang bertanya kepada dia. Ini kisah sedikit tentang Imam Hasan Al-Basri. Lalu orang bertanya, yang tak dapat anak kau katakan baca istighfar, minta keampunan. Yang tanamannya tidak subur kau kata minta keampunan. Yang dalam kesusahan juga kau kata minta keampunan. Semua datang kau suruh minta keampunan. Mengapa begitu? Macam satu formula suits everything, suits every problem. Orang ini masalah pun istighfar, orang tu pun istighfar, ini susah pun istighfar, semua istighfar. Kenapa? Maka dia kata, lihatlah apa yang disebut di dalam Al-Quran, katanya. Di dalam surah Nuh menyebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Katakanlah wahai Nuh, ayat itu adalah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru, katakanlah kepada umatmu untuk mereka ini beristighfar. Yang enggan ikut ajaran Nabi Nuh sampai karam kapal Nabi Nuh tu, hatta anak dan isterinya sendiri, ajak mereka untuk minta ampun kepada Allah SWT. Faqultu astaghfiru rabbakum, kerana keingkaran mereka ini juga datang kepada Nabi Nuh dan menceritakan itu yang kemarau 40 tahun, tanaman tak tumbuh, tak ada zuriat, tak diberikan zuriat untuk sekian lama. Datang kepada Nabi Nuh dan menceritakan tentang masalah mereka. Nabi Nuh menyebutkan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Faqultu astaghfiru rabbakum, minta ampun dengan Tuhan kamu. Sebab itu selain doa, selain insyirah, selain niat, istighfar banyak-banyak Ini juga diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anni la astaghfirullah wa atubu ilaihi akthar min 70 marrat fil yawm. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam sehari. Bahkan riwayat mengatakan, setengah lain mengatakan lebih pada 100 kali sehari. Sama dengan istighfar. Kenapa istighfar boleh selesaikan masalah? Kau balik ke pangkal jalan. Kau ada silap dalam hidup kau, kau balik pangkal jalan. Kau ingat nanti kau akan dihadap di hadapan Allah di dunia sana, di akhirat sana. Kau minta keampunan. Sifat orang yang suka minta ampun adalah sifat yang Allah sangat sayang, kerana Allah itu Ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara, nanti kau minta ampun, Allah ampunkan, turun hujan dari langit. Kan tadi cerita kemarau, tumbuh-tumbuhan tak angkat, tak tumbuh. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Tadi cerita susah, tak ada harta, Allah gandakan. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala beri secukup yang kau tak cukup, tapi Allah gandakan daripada apa yang kau tak cukup. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Kau datang cerita tak ada zuriat, 40 tahun tak dapat anak, tak ada zuriat. Allah gandakan, bukan sekadar harta kau, tapi jumlah anak lebih dari seorang barangkali kau boleh dapat, kerana sifat kau memohon keampunan daripada Allah SWT. Bahkan lebih daripada itu, kau dapat untuk dunia lil alamin, laita li hadha dunya faqat lakin li akhirah. Bukan dunia ni je, tapi sampai akhirat. Apa yang kau dapat nanti di akhirat, kerana kau meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada vibe sunnah yang kau dapat ini, melalui ilmu yang kau cari ini. Apa yang kau dapat itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Itu ada di sini? Tidak kan? Itu kan di sana kan? Wa yaj'al lakum jannatin. Allah sediakan bagi kamu jannah. Abah, bila dengar je perkataan jannah, seperti dengar perkataan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Bila dengar perkataan jannah, kita sebut
InsyaAllah. Ya, macam saya selalu sebut. Kalau Umi ucap dalam WhatsApp ke apa, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak saudara kita, kawan kita kahwin, kita kata moga berkat til jannah, kan? Ada til jannah tu hingga syurga titik tambah InsyaAllah. Umi kalau dengar perkataan jannah dah hati terus InsyaAllah. Kerana maksud apa InsyaAllah? Dengan kehendak Allah. Kau ingat kau tera banyak amalan kau? Nanti-nanti dengan kehendak Allah. Barangkali orang yang kita lihat berdosa itu ada kebaikan yang tak nampak di mata kita. Dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala boleh meletakkan dia ke dalam syurga. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disediakan bagi orang yang beristighfar, nak masuk belajar istighfar, habis belajar istighfar. Ulama yang menyampaikan ini Imam Malik rahimahullah setiap kali mengajar riwayat mengatakan habis mengajar beristighfar, itu kita baca tasbih kafarah. Supaya nak menggugurkan dosa. Takut aku niat nak buat, nanti aku tak buat. Yang aku tahu aku tak melakukan. Nauzubillah min zalik, kerana kelemahan. Innal insana khuliqa dha'ifa. Manusia memang dijadikan dengan kelemahan. Hari ini semangat kuat, nantilah penat sikit saja semangat kita pun lemah juga. Begitulah rotation kehidupan kita. Sebab itu ilmu ini memberi baja kepada hati kita. Balik-balik tadi nak cerita, itulah yang disebut oleh Imam siapa? Imam siapa tadi, Mi? Alhamdulillah, Imam Hasan Al-Basri. Dalam riwayat lain, Imam Hasan Al-Basri menuliskan tempat-tempat yang mustajab berdoa. Ada 13 dalam kitab menyebutkan kata-kata Imam Hasan Al-Basri ini tentang tempat-tempat yang mustajab berdoa. Of course yang atas-atas top 10 tu semua yang berada di Mekah dan di Madinah. Kaabahnya, Masjidil Haram dah tentunya, Muzdalifahnya, Minanya, Arafahnya, itu semua tempat-tempat yang mustajab berdoa. Di bawah tu ada disebutkan masjid. Mi tak dapat pergi umrah lagi, tak apa, ada tempat yang mustajab berdoa, Mi. Tempat masjid. Masuk bawah lagi, tempat majlis ilmu. Ini antara yang disebut oleh Imam Hasan Basri. Baik. Apa tadi? Maknanya jauh. Bersungguhnya lah sahabat ni nak cari ilmu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang mendalam tentang agama. Sudah tentu nak mendapat kefahaman yang mendalam tentang agama, tidak boleh tidak kecuali dengan menuntut ilmu. Maka inilah struggle dan jihad yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri. Jangan kau kira orang yang tidak pernah memegang pedang itu tidak pernah berjihad. Rupanya ada orang yang berjihad walaupun tidak pernah sekalipun memegang pedang. Yang dia pegang adalah pen di tangannya. Yang dia pegang adalah kunci kereta untuk dia bawa kemari. Yang dia buat adalah jalannya itu, apa yang kesusahannya itu, continuity yang ada dalam kesungguhan dia itu. Barangkali itu boleh dijadikan jihad dia. Jauhlah kalau nak banding sahabat tadi yang musafir sejauh itu dalam kesusahan berbanding kita musafir. Saya selalu kata, kalau kita musafir, orang musafir ni kalau dia balik ke tempat dia mustautin, berat badan dia akan naik. Saya tak tahu puan-puan lah, kalau saya begitu. Kalau pergi mana-mana jalan, nanti balik timbanglah, mesti naik. Pasal apa? Siapa Mi? Mi tak macam tu Nanti kalau Umi nak ke Terengganu, Umi berhentilah makan apa sedap Umi.
Keropok lekor lah, apa lagi yang sedap, satal lah, Allah, macam-macam lah Mi. Masa tu lah semua yang ada dekat sana lebih sedap daripada yang ada di sini kan. Makan aja. Bayangkan orang yang musafir ni, macam mana makannya, macam mana tidurnya, jauhnya beza. Dia musafir mungkin turun berat badannya, kita musafir naik kilonya. Jadi Mi, nak sampai ke Damsyik, nak jumpa siapa? Nak jumpa seorang lagi sahabat baginda Rasul SAW. Riwayat menceritakan kisah ini, iaitu dia datang nak jumpa seorang sahabat yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau ada ruang dan masa, Umi cubalah baca kisah-kisah tentang sahabat. Saya sangat galakkan kerana apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari misalnya, kalau kita nak berjaya, kita bacalah tentang orang yang berjaya. Kalaulah dalam dunia hari ini membaca melihat kejayaan-kejayaan orang dalam macam-macam bidang yang Microsoft lah, yang siapalah, yang Apple lah, dulu Shakespeare, lepas tu yang siapa-siapa lah, semua-semua yang berjaya tu selalunya konglomerat, orang tengok macam mana dia daripada orang susahnya jadi orang kaya raya. What more kalau kita membaca tentang sahabat yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, ashabi kan najum, sahabatku macam bintang di langit. What more kalau disebutkan oleh ulama baginda Rasulullah SAW ni, walaupun kehidupannya itu dengan dakwahnya itu 23 tahun saja, tetapi contoh teladan yang ditunjukkan berjaya dalam tempoh 23 tahun tu menjadikan sahabat-sahabat ini ibarat boleh dikatakan seperti mukjizat bagi baginda Rasulullah SAW. Yang kalau Nabi tak ada mukjizat, maka sahabat-sahabat itu dengan kebaikan mereka, dengan akhlak mereka, dengan amalan mereka sudah cukup menurut setengah ulama menjadi mukjizat bagi baginda Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada dia lahir lagi Dia lahir tak menangis antaranya, tak macam baby biasa. Seperti juga Nabi Adam alaihissalam, menurut kitab lahirnya tidak menangis tetapi bersin. Bila roh ditiupkan padanya, dia tak nangis, yang buat adalah bersin. Cahaya dan kebaikan yang dia tunjuk tu sudah daripada lahir lagi. Rumah ibunya itu, Aminah ini, Sayyidatina Aminah ini kita katakan rumah ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan lampunya lampu colok, bahasa kita colok, lampu dama. Tapi bila lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam macam siang hari, terang benderang. Ini keistimewaan dari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah itu runtuh seperti ada satu heavy force yang menolak kesemuanya itu runtuh. Api yang ada di kota Parsi menjadi sembahan bagi kaum Majusi, tak pernah padam, tapi di hari kelahiran baginda Rasulullah SAW terpadam Istana Kisra Parsi bergoyang. Malaikat di langit sibuk menceritakan tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Lantas namanya itu digelar seperti yang dimimpikan oleh ibunya. Walau atuknya Abdul Muttalib nak meletakkan nama lain bagi cucu kesayangannya ini sebagai ganti daripada abahnya yang meninggal, itulah Abdullah, nak bagi nama lain, tapi ibunya kata, saya sudah bermimpi nak meletakkan namanya sebagai Muhammad, yang pada ketika itu tak ada baby, atau kata riwayat boleh dikira dengan jari orang yang memberikan nama anak Muhammad di kalangan orang Arab. Namanya maksudnya yang terpuji. Saya nak cerita pasal Abu Darda. Yang sahabat ni datang jumpa Abu Darda. Lalu saya cakap ke Umi Abah, kalau Umi Abah ada masa, suka-suka rehat-rehat, bacalah tentang ketukuhan para sahabat.
Kenali para sahabat. Kalau tadi saya menyebut tentang Imam Hasan Al-Basri, itu bukan sahabat, itu tabi'in. Tapi dia pergi sampai ke situ. Dia pergi lagi. Dia menurun. DNA tu turun, legacy tu turun. Dah tak sesuai nak katakan dah dengan perkataan-perkataan itu. Tapi kalau itulah yang dekat untuk difahami. Siapa Abu Darda, Abu Darda adalah sahabat yang tadi sahabat datang daripada Madinah ke Damsyik ni, nak jumpa dengan sahabat ini yang namanya Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu ini dia bukan orang Mekah, dia orang Madinah. Dia kalau membaca cerita tentang Abu Darda ni boleh timbul sebab dalam hati. Kerana Abu Darda ini pernah dikatakan menyebut bahawa aku rasa rugi kerana lambat memeluk Islam. Aku rasa rugi berbanding orang lain yang lebih, sahabat lain yang lebih dulu memeluk Islam daripada aku. Begitu sifatnya para sahabat kan yang tinggi keimanannya. Mengapa dikatakan begitu? Nah, kita baca sedikit tentang dirinya. Oh, barangkali kerana dia bukan orang Mekah. Orang Mekah bersama-sama dengan Rasulullah SAW yang menerima Islam bersama Nabi dapatlah lebih awal berbanding orang Madinah. Kerana baginda Rasulullah SAW berada di Mekah, kemudiannya pada tahun 622 masih barulah berhijrah ke Madinah. Nama lama bagi Madinah adalah Yasrib. Di situlah kotanya. Siapa nama sahabat tadi ni? Abu Darda radhiyallahu anhu yang isterinya digelar Ummu Darda. Jadi bila Nabi berada di Madinah, itulah baru dia mendapat Islam. Tapinya pun dia tak masuk Islam terus ketika awal Nabi berhijrah ke Madinah. Sebaliknya, sahabatnya yang bernama Abdullah bin Rawahah masuk Islam dahulu. Kalau kita lihat, Abdullah bin Rawahah adalah kawan baik kepada Abu Darda ini. Abdullah masuk Islam dulu menyebabkan mereka berdua yang asalnya baik dah tak baik lagi dah. Dah terpisah kerana perbezaan kepercayaannya. Ya. Sehinggalah pada suatu ketika riwayat menceritakan Abdullah meruntuhkan berhala-berhala Abu Darda, dan Abu Darda marah. Mengapa meruntuhkan? Dahlah tak rapat lagi dah, datang dan runtuhkan itu pula. Maka apa kata Abdullah bin Rawahah, yang itu juga memberikan hidayah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat ini. Dia kata, kalau itu Tuhan kamu, mengapa apabila dibinasakan dia tidak menyelamatkan dirinya? Kata-kata itu memberikan kesedaran dan hidayah kepada Abu Darda. Abu Darda ni yang saya nak cerita ada kaitan dengan di sana, maknanya untuk akhirat. Yang contoh Nabi, saya kata bukan sekadar di sini, contoh Nabi untuk kita amalkan sampai kita boleh bawa di sana di akhirat kelak. Inilah antara yang disebut oleh Abu Darda, iaitu Abu Darda ni seorang yang bila dia masuk Islam digambarkan pulun. Pulun bahasa kita lah kan, pulun. Bersungguh-sungguh nak mempelajari ajaran Islam itu. Sangat bersungguh-sungguh. Dia juga dikenali sebagai seorang peniaga yang hebat. Dia pandai berniaga, maknanya dia juga seorang yang berada, seorang yang kaya. Tapi oleh kerana dia rasa dia dah lambat masuk Islam berbanding yang lain, maka tumpuannya itu lebih kepada Islam dan apa yang dipelajari. Amalannya sangat banyak, ini yang disebut. Kalau saya cerita nanti lagi panjang, cerita Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Yang kita tahu banyak puasanya, banyak ibadatnya, itu sifat Abu Darda. Dan harta yang dia ada banyak dilerahkan kepada agama, kepada ajaran Islam. Sehingga apabila dia gering, dia sakit, sahabat datang menziarahinya. Dalam riwayat menceritakan dia berada dalam keadaan begitu simple, tidak membayangkan seperti dia seorang peniaga yang hebat, seorang yang berada, kita katakan. Lalu sahabat bertanya kepada dia, mengapa kau dalam keadaan begini? Dia kata, semua yang aku ada aku dah bawa ke sana, aku dah hantar ke sana. Kalau tak bawa ke sana,
nanti berat nak bawa. Dia kata, ini bahasa mudahnya lah, yang menceritakan tentang Abu Darda. Bukanlah maksud saya nanti Umi baring pun Umi bayangkan, ni katil ni tak boleh macam ni. Risau ni baru dengan cerita Abu Darda. Berada tapi semua bawa ke sana. Apakah hal ni? Bantal pun bukan sebarang bantal ni. Ini bantal harga berapa bantal tu? Bantal hotel 5 bintang. Belinya yang itu yang mahal-mahal semuanya. Bukan maknanya kita buang semua kita ada, tapi kita bayangkan kalaulah mereka itu boleh melakukan, dengan kesenangan yang aku ada pun aku nak jadikan sebagai jambatan untuk ke akhirat. Barulah itu disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tanaman, tempat cucuk tanam. Nanti dia tumbuh, kau tuai ke akhirat esok. Kau gunalah dunia ni, kau tanam yang baik-baik, kau letak baja baik-baik. Hidup ni begitu kan? Ibarat tanaman, kau ada pokok, kau suburkan, kau tanam, kau tambah baja, kau tukar tanah, kau tentukan tanah yang sesuai dengannya, kau bagi cukup cahaya pada dia. Tengok, kalau perlu cahaya, kalau perlu indoor, kalau perlu banyak air, kalau perlu kurang air, kau sesuaikan. The art of living. Nanti kau akan tuai hasilnya di sana. Kau buat di sini, tapi kau tuai di sana. Inilah keindahan yang diajar oleh Abu Darda itu. Nah, sedikit kita kenalkan siapa Abu Darda. Bila kita kenal, kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, seperti kita mengenali orang yang meriwayatkan itu lebih dekat. Inilah keindahan ilmu ni, keindahan ilmu. Kadang-kadang bila nama itu disebut, kita sudah terbayang sayup rasa hati kita. Betapa orang-orang ini dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mengambil contoh teladan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang sangat bersungguh-sungguh ni. Jadi kita pun niatkan dalam hati kita. Jadi apa tadi balik pada cerita sahabat ini? Dia pergi kepada Abu Darda dan dia bertanya satu hadis daripada Abu Darda yang meriwayatkan hadis itu. Benarkah engkau yang meriwayatkan hadis ini yang mengatakan bahawa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala, siapa yang mencari jalan untuk dapatkan ilmu pengetahuan, kelak Allah mudahkan jalan dia ke sana, ke syurga, insya-Allah. Siapa cari jalan nak dapat ilmu pengetahuan, kelak Allah mudahkan jalan dia ke syurga, insya-Allah. Manalah tidak, bila dengar syurga ni, jauh pun datang, jauh pun usahakan. Inilah hebat. Tapi bukanlah maknanya Mi, saya selalu ulang-ulang sebut ni Mi, bukan apa, takut kita salah faham ya. Nak salah faham ni senang Mi. Saya sebut mi, bah macam ni pun ada orang salah faham. Apa bah tu? Dr. Sharifah tu orang Sabah ke? Ada yang tanya saya begitu. Doktor orang Sabah ya? Bah. Oh bukan, saya kata abah, jadi pendeknya jadi bah je lah. Mi apa? Mi goreng ke mi hailam? Bukan, itu umi. Semudah itu boleh disalah faham. Apatah lagi perihal ilmu yang kalau tidak difahami betul-betul, yang kadang-kadang saya menyampaikan dengan tanggapan faham, tetapi kita balik dengan fahaman lain, itu kan membimbangkan juga. Apa maknanya? Bukan maknanya pergilah mana-mana surau, pergilah mana-mana masjid, dengarlah di YouTube, dengarlah di mana-mana pasal ilmu, nanti aku senang masuk syurga. Bolehkah begitu? Tidak. Syurga itu kan datangnya dengan apa? Syurga itu datangnya seperti di dalam surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Sesiapa yang beramal saleh, wa may ya'mal minas salihat, belakang dia sebut jannah tak? Ulaika yadkhuluna al-jannah, insya-Allah. Ada
Cerita jannah ada kat hujung tu. Tapi dia mulakan dengan wa may ya'mal minas salihat. Siapa yang beramal soleh. Tidak sekadar dengan bukan dengan ilmu boleh terus masuk syurga, tapi ilmu itu al-ilmu nurun. Maknanya ilmu itu cahaya, ilmu itu petunjuk jalan, al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu nanti duduk depan, kau nak buat ikut ilmu yang ada, ilmu yang benar, ilmu yang difahami dengan mendalam. Saya selalu bagi contoh macam kita pergi jalan, dulu tak ada Waze, tak ada Papago, tak ada Google Map semua kan. Bila jalan masuk kampung tu tercari-cari, bila gelap je perempuan. Ini jalan mati ke apa ni? Masuk lorong ni tak kena, masuk lorong ni tak keluar jalan keluar. Tiba-tiba nampak signboard tu besar tu, nampak cahaya. Betul lah tu dah jalan keluar lah tu. Dia bagi kita petunjuk, kita pun follow lah sign tu. Walaupun hari ni kita pakai Mama Go ke Papa Go ke whatever Go, ya, dia menunjukkan kita jalan kan, Megan, sampai kita tahu nak pilih jalan mana best route, finding best route for you, mana you boleh set pula lagi, nak yang ada tol ke tak ada tol, nak jalan dalam ke nak jalan highway ni, semua boleh. Tapi itu pun walau dia bagi petunjuk pun, dia tak boleh bagi petunjuk perkara yang belum berlaku. Dah berlaku, dah ada accident, dia pun keluar crash merah, ada crash merah. Dah berlaku belum dah berlaku. Tol dah pasang dah pasang. Kamera ada. Walaupun ada kecanggihan ini, tetapi ilmu yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan itu, sehingga kan dia berikan ilmu hati. Rasa tak selesa lah, gerak hati, aku nak baca istighfar lah, aku banyak dosa lah. Ini benda yang teknologi pun tak boleh. CCTV ada boleh nampak, tetapi lain apa yang dalam hati pun tak boleh nampak. Sekarang CCTV dahsyat. Orang pergi seludup karton rokok baca cerita orang hari ni nak seludup, macam-macam kepandaian menyeludup. Lori tu atas bumbung lori tu ada seludup rokok, lepas tu seal balik lantai kontena. Dalam lantai ada seal balik, dia ada pakar semua sampai tak nampak. Tapi lalu je dekat custom Singapore dia pasang CCTV, penatnya seal-seal tu semua kan. Dia nampak atas bumbung, bawah lantai. Itu dunia boleh nampak macam tu. Apa akhirat tak boleh nampak? Apa hati tak boleh nampak? Tapi siapa yang nampak? Kita dapat tu daripada mana? Daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walau orang tak nampak, tapi Allah tahu. Walau orang tak tahu, tapi Allah tahu. Inilah dahsyatnya. Jadi yang dimaksudkan dengan kau cari ilmu pengetahuan, nanti mudah jalan kau ke syurga, bolehlah dikaitkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud bila kau ada ilmu, kau boleh beramal saleh. Wa huwa mu'min tadi, kau beramal soleh. Surah An-Nisa ayat 114, surah An-Nisa ayat 124 ya. Surah An-Nisa ayat 124. Please refer kalau saya tersilap. Saya tertukar dengan surah Taha ayat 114. Surah An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas solihat, ingat beramal soleh, wa huwa mu'min, dan sayang iman itu dibawa oleh siapa? Iman yang menjadi pegangan kita bukan lagi contoh teladan, tetapi sudah menjadi kepercayaan, menjadi pegangan. Datangnya juga daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Kerana kita beriman ini kita dapat percikan-percikan, bukan sekadar kebaikan-kebaikan sebagai umat Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad melalui syafaat, tetapi juga mendapatkan percikan-percikan
percikan baik daripada malaikat. Yang tadi Nabi SAW itu lahir sudah menjadi perbualan dan percakapan kesibuknya di langit itu oleh malaikat itu, yang kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini turun mendapat percikan-percikan kebaikan. Apa percikan kebaikan daripada malaikat? Melalui vibe sunnah yang Umi buat ni, Umi dapat doa malaikat. Bukan ini dikatakan contoh sepanjang zaman yang kita dapat kebaikannya pun sepanjang zaman, sehingga disebut di dalam Al-Quran surah Ghafir. Kalau kita tengok surah Ghafir ayat 9 sampai 11 ya, Rabbana wasi'ta kulla syai', ini doanya malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman faghfir lilladhina tabu. Itu doa dia. Sebelum tu malaikat puji Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan para malaikat. Tuhan kami yang meluaskan segala sesuatu dengan rahmatnya dan keilmuannya. Di doa kita yang dapat. Di doa tu untuk kita. Faghfir lilladhina tabu, ampunkanlah orang-orang yang bertaubat. Ada tadi kita cerita tentang taubat? Dah kan? Istighfar tadi kan yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, yang Nabi SAW itu sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga the best thing to minta daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, kalau dapat malam Lailatul Qadar, ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah, nak minta apa ni malam, apa kau minta, kau dapat, nak minta apa? Sehingga itu pun Nabi minta, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau nak fikirkanlah dengan segala kesusahan tu, patut mintalah supaya senang. Dengan segala musuh dalam hidup tu yang sampai nak membunuh tu, mintalah diselamatkan daripada musuh yang nak membunuh. Tapi dia minta ampun baca sampai hari ni jangan tunggu dapat Lailatul Qadar aja kita tak tahu kita dapat jumpa ke tak Ramadan lagi. Bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nak tambah Allahumma innaka afun karim, boleh, fa'fu anni. Ya Allah, Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampunkan dosa, kita bertaubat dengannya. Ya, itu disebutkan. Jadi balik pada apa yang saya sebutkan tadi, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman, dan kita kerana beriman itu mendapat sampai percikan malaikat, yang malaikat itu mendoakan umat Nabi Muhammad SAW yang kepada siapa? Umat Nabi yang siapa? Yang tabu, yang bertaubat. Faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak. Dia doakan keampunan bagi yang bertaubat, dan siapa lagi? Yang nak ikut jalan kau, ya Allah. Bukankah menuntut ilmu ini, vibe sunnah yang kita buat ni lah supaya kita dapat buat segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya, dalam hati Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, mudah-mudahan malaikat mendoakan keampunan bagiku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dan mudah-mudahan malaikat juga mendoakan keampunan bagiku. Double, triple dapat. Inilah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qihim azabal jahim, dan jauhkanlah mereka. Siapa mereka tu? Dualah tadi, yang bertaubat dan yang nak buat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kau jauhkan dia. Wa qihim azabal jahim, jauhkan dia daripada siksa api neraka. Sudah tentu tempatnya adalah syurga, insya-Allah. Bukan sekadar itu saja. Nabi SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lalu taman-taman syurga, farta'u, ambillah dengan sepuasnya. Fa inna lillahi ta'ala sayyahatan minal malaika yatlubuna halaqat az-zikr idza ataw khaffu bihim. Karena pada majlis-majlis ilmu ini, majlis syurga ini majlis syurga, vibe syurga,
adanya malaikat. Malaikat cari-cari mana orang cari ilmu. Idza atau bila dia jumpa khafu bihim, dia duduk sama. Dan sudah tentu bila dia duduk sama, dia mendoakan kita. Ini satu. Yang ketiga, apa lagi percikan malaikat hasil daripada uswahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasil kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umi salat berjamaah walaupun seorang je belakang Umi. Walaupun Umi dengan Abah aja. Abah jadi imam, Umi jadi makmum. Abah baca Al-Fatihah waladdallin. Amin. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bila amin Umi itu serentak dengan aminnya malaikat, diampunkan dosa-dosa Umi yang lalu. Kita juga dapat dari malaikat selain daripada amalan yang kita buat. Kita dapat juga daripada malaikat selain daripada amalan yang kita buat, kita dapat daripada Allah SWT. Malaikat pun sama memberikan kepada kita. Apalagi Umi yang kita dapat daripada malaikat. Contohnya Umi nampak ada tong kat belakang ni, ada tong ke tin ke bakul ke Tupperware ke apa, kami kan mi ba kan kita berniatlah mudah-mudahan dapat aku menyumbang, dapat aku memberi walau sedikit, dapat aku masukkan walau sedikit, pergi mana masjid dapat aku sedekah walaupun sedikit. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersedekah pagi-pagi harinya maka dia mendapat doa malaikatnya. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang menafkahkan itu gantinya. Agaknya apalah ganti Allah nak bagi. Kalau kita bagi orang, kita harapkan ganti, terbayang macam-macam nak dapat kan. Ya Allah, ini ganti Allah, orang tak boleh nak dibayang dengan ganti orang boleh beri Kita doa aja. Mudah-mudahan Allah balas atas keikhlasan kita. Yang penting ikhlas. Baik ilmu, baik amal soleh, baik apa, wahwa mu'min. Orang yang beriman, ceritanya kerana Allah. Kerana Allah itulah datangnya ikhlas. Habis tak boleh dapat gaji ke datang? Tidak. Tapi asasnya adalah kerana Allah. Hidupnya itu berharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dulu. Tapi pada tenaganya, pada usahanya itu, manusia itu harus menghargai orang lain. Bahkan Nabi sendiri memberi gaji kepada para sahabat. Bahasa kita gaji, bahasanya upah, baginya bantuan. Sebelum kering peluh lagi, kata baginda Rasulullah SAW. Maknanya jangan dilewatkan, jangan dilambatkan sehingga begitu. Nah, maka kita katakan doa daripada malaikat itu kepada orang yang memberi, kita mendapat percikan. Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, beri ganti kepada orang yang memberi. Sebaliknya, kalau buat yang tak baik pula, kalau kedekut, kalau tidur masin kita ni, kalau takai jering kita ni, kalau apa lagi nak disebutnya, haji bakhil kita ini, juga mendapat doa buruknya malaikat Allahumma a'ti mumsikan talafan. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik, yang pegang apa dia ada, sayang sangat. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minal nar, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Na'udzubillah. Orang yang bakhil jauh pada orang. Orang pun tak nak kawan. Ni kan aku kena bayar. Dia makan, aku kena bayar. Dia tak pernah belanja. Jangan haraplah nak dapat dia belanja. Gitu kan. Aku dah try banyak kali dah. Tak merasa-rasa. Gitu kan. Ada orang yang sayang sangat nak keluar duit dia. Payah betul dia. Berkira betul dia. Ya Allah. Orang nak kawan ke? Al-bakhil laisa lahur rakhil. Orang yang bakhil nanti tak ada kawan, tak kawan. Pesankan anak-anak kita, jangan berkira sangat. Rezeki Allah ganti. Bagi abah tu, kakak cakap kat adik, dah bagi Umi duit dah. Bagi, walaupun duit Umi lagi banyak pada duit kita. Ingat apa?
Kita tahulah 2 Umi itu lagi banyak pada duit kita. Tapi tak apa, nak berkat, nak laksanakan tanggungjawab. Ajar adik-beradik. Ini balik kampung sama-sama, bila nak turun isi minyak, satu kereta sama-sama, bila nak turun isi minyak, sakit perut dia, sakit perut, pergi beli lama pula tu, dah habis turun minyak baru masuk kereta. Asal berhenti stesen minyak, dia sakit perut. Asal berhenti stesen minyak, dia sakit perut. Sayang sangat duitnya nak keluarkan. Berkira Masya Allah, sekali tu je lah aku tumpangkan kau. Agak kata kau naik sendiri ya, kau naik bas ke apa ke. Ya Allah, salahur rakhil. Tak ada kawan, tak apa. Yang lebih takut lagi ialah ba'idun minallah, jauh daripada Allah SWT. Ba'idun minal malaikah, jauh daripada malaikat. Wa qaribun minan nar, ba'idun minal jannah, jauh daripada syurga tapi dekat dengan neraka. Sebab itu Nabi ajar doa jangan bakhil. Umi ingat doa jangan bakhil? Abang ingat doa jangan bakhil bah? Kalau dah ingat dia tidak payah diberi, tak payah diulang-ulang lagi. Masa pun sudah semakin mencemburui. Ala tu bak tu mi, alami doa tu mi. Kan ada al-bukh tu mi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Lapang dada tadi dah baca insyirah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang layan-layan mata tadi baca mi. Asyik melayan mata je aku ni kerjanya, tak jadi kerja. Baca wa a'udzubika minal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wa a'udzubika minal jubni, takut. Nak buat apa-apa takut, nak itu sikit takut. Ya, takut penting, berhati-hati, tapi jangan penakut. Terlalu takut nanti tak jadi apa-apa. Saya dah ada lesen dah 5 tahun dah, tapi takut nak bawa kereta. Ya, tak berjalan lah kereta tu. Lesen dah ada tapi tak berani. Langsung tak berani. Sebab itu dengan keberanian tu menyebabkan kita boleh maju lagi. Dulu bawa kereta memang tak berani, tapi try lama-lama laju macam kat Sarwar. Dulu bawa kan takut asal nampak parking dia sempit, bahawa orang perempuan tak nak ambil risiko parking sempit-sempit ni. Tapi kalau dia dah biasa parking, masuk shopping mall yang macam tu pun sanggup, pasal shopping. Kalau tak berani, saya tak berani, yang tu saya tak nak ambil risiko. Tak payahlah, saya still nak shopping, ambil Grab ajalah. Janji sampai matlamat. Baik-baik, nak cerita jangan takut, cakap kat anak, cuba. Sebab itu kita disuruh mencuba. Cuba dulu, tak cuba tak tahu. Jangan terlalu takut dan bakhil. Wa'udzubika minal jubni, takut. Wal bukh, bakhil. Ya Allah, tangkai jering yang kita ceritakan ni. Okey. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jauhkan kita daripada hutang yang melingkar dengan maksud tidak mampu dibayar dan juga tekanan manusia. Okey. So apa tadi yang sampai kepada doa bakhil itu sedekah, percikan daripada malaikat yang kita dapat. Kalau kita bersedekah, malaikat tolong doakan supaya ditambah. Malaikat tolong doa kepada Allah, tambahi, gantikan. Tapi sebaliknya jika tidak, maka juga mendapat doa buruk daripada malaikat. Termasuk apabila kita tidak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu juga bakhil namanya. Bakhil bukan tak keluar duit aja tapi bakhil juga menurut baginda Rasulullah SAW. Bila namaku disebut, dia tidak memberikan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab itu 3 doa buruk yang diberi oleh malaikat. Walau kita boleh mendapat doa-doa baik dan percikan-percikan baik daripada malaikat ini, tetapi ketahuilah kita juga boleh mendapatkan yang buruk sekiranya buruk perangai kita ini. Iaitulah dalam satu keadaan dan riwayat menceritakan malaikat berdoa dan menyuruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan
mengaminkan doa tersebut. Lalu Nabi pun menyahutnya, qul amin faqultu amin, qul amin faqultu amin, qul amin faqultu amin. Katakan amin, dan Nabi mengatakan aku menyebutnya amin. Tapi amin yang 3 kali amin ni semuanya yang tak elok, semuanya tak baik. Kenapa diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW? Kerana benar dia tidak baik. Apa yang tidak baik? Pertama, orang yang ada 2 mak abah yang sudah tua, tetapi anak tak masuk syurga. Patutnya ada mak yang dah berusia lagi terbuka pintu syurga. Kerana pada ketika itu kita tahu mak kita tak seperti puan-puan ya, yang boleh bawa kenderaan sendiri, yang boleh masak sendiri. Esok mata kita tak nampak, kita harap anak kita buat. Esok kita diri tak kuat, tak boleh nak masak lagi dah. Umi diri lama-lama Umi dah tak kuat dah, mengah rasa, lenguh kaki rasa, tak payahlah Umi duduk, anak buat. Anak itu buat ketika andal kibar, maknya dah berusia, terbuka syurga baginya. Kerana ketika mak dia mampu buat, mak dia boleh buat sendiri. Tapi ketika mak dia tak larat, itu tak cerita lagi yang tak boleh ke tandas sendiri, anak perlu bantu dan sebagainya. Inilah syurga-syurga bagi anak tersebut, insya-Allah. Tapi sekiranya dia mengabaikan ibu abahnya, rugilah dia. Raghima'am, summa raghima'am, summa raghima'am. Rugilah dia. Anak-anak ini rugilah dia. Yang mana dia ada mak abah yang tua tapi dia tak masuk syurga. Katakan amin. Amin. Memang rugi anak ada orang tua tapi tak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kesabaran, Allah beri kita kasih sayang. Macam mana mak kita sayang kita dulu. Ramai orang hari ini mengasari ibu abahnya. Ni pesan ke anak-anak kita. Ramai anak-anak hari ini mengasari ibu abahnya, sama ada dia sedar atau tidak. Kerana mak abah tak tegur ke, atau sudah biasa ke, bawa mak jalan, mak nak keluar. Mak tak larat tapi mak nak keluar. Mak nak tengok sini, teringin nak pergi sana. Anak pun bawa lah. Ni dah boleh keluar, anak pun bawa lah. Tapi mak jalan lambat. Anak pun kata, mak ni lambat je lah. Orang dah kata tak ikut, nak ikut. Degil. Nyusah kau orang. Ni kejap lagi dah nak tutup dah shopping mall ni, shopping lagi. Mak jalan slow macam ni, macam mana? Mak cakap je lah mak nak apa. Orang pergi belikan. Mak duduk dia diam je. Macam tu. Boleh nak cakap dengan mak lebih sesuai, mak rehat. Boleh. Gunakan bahasa yang lain. Ataupun mak teringin sangat nak tengok luar, nak jalan, usahakan. Carilah wheelchair ke apa ke, usahakan. Itu kehendak dia. Tapi lidah kita jangan kasari dia. Ajar hati kita sabar dengan dia. Pernah tak dulu kita jalan lambat, mak kita tunggu? Masa kita kecil dulu, bukan sekadar jalan lambat. Kalau lambat-lambat sangat, terangkak, mari aku peluk, mari aku dukung. Sakit tak dia? Penat tak dia? Lenguh tak dia? Lenguh. Tu yang berlari keliling taman nak nyuak nasi tu. Melompat sana sini. Tak tahu duduk diam. La ilaha illallah. Bila sampai itu pada ibu kita, kita yang sihat tidak sanggup menjaganya. Ini kadang-kadang kita ingatkan diri kita dan anak-anak kita, jangan kasari dia. Mak dah tak dengar, anak terpekik cakap, mak ni pekak lah, tak dengar. Susah cakap dengan mak ni lah, pekak. Badak tu jangan marah kadang. Pekak tu mak. Usahakan cakap tepi telinga, usahakan belikan sesuatu telinga untuk pendengaran. Cakap dengan anak, jangan keluar kata-kata begitu. Kalau sebut wala taqullahuma uffin, sebut saja pun dah tak boleh, petah lagi pekak, badak lah, lambat lah, kata-kata kita cakap dengan mak kita macam dia tidak melahirkan kita. Bahasa jaga. Bahasa itu apa pepatah Melayu? Bahasa itu, kita orang Melayu ke tak ni? Bahasa itu
ada bangsa tu apa bahasa itu? Jiwa. Ayuh, baru Melayu gitu kan. Bahasa itu jiwa bangsa. Kita buat lagu, buat pepatah, yang merah itu saga, yang korek itu kendi, yang indah itu bahasa, yang elok itu budi bahasa tak dijual, beli orang memberi, kita merasa orang berbudi. Apatah lagi mak kita, bukan banyak mana budi dia tak terbalas. Ini kalau kata uswatun hasanah Nabi SAW, sehingga menyebutkan 3 kali ummuk. Sehingga menyebutkan doa mak, doa abah, tidak ada hijab. Okey, itu baru satu diaminkan oleh baginda. Dah habis masa, saya go sekejap aja habiskan 2 ni. Yang kedua, orang yang dapat bulan Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah SWT, amin. Patutnya dapat Ramadan, terampunlah dosanya, kerana itulah yang disebut dalam sabda baginda Rasul SAW, tapi dia tak diampunkan dosa. Kenapa? Mungkin kerana dia hanya menahan lapar dan dahaga je, tapi tak tahan mulut, tak tahan mata, pandangan pada yang tak elok dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang apabila disebut nama baginda Rasul SAW, dia tidak berselawat kepadanya. Rugilah orang ini. Katakan amin, amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan umi abah yang dihormati, dikasih semuanya, alhamdulillah, keseluruhan kehidupan kita ini diatur, ditunjukkan oleh baginda Rasul SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi itu memberikan contoh teladan yang baik, tetapi kepada siapa? Liman kana yarjullah. Orang akan ambil kalau dia ingin mengikut Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira, dan hanya kepada orang yang banyak ingat Allah, maka dia ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umi, abah, kakak, adik-adik, anak-anak semua yang dikasihi, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian itu dapat meletakkan niat yang baik dalam hati kita untuk menambah lagi ilmu pengetahuan kita mengenali Nabi Muhammad SAW, dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul SAW. Yang dengan itu kita berdoa mudah-mudahan ditemukan oleh Allah kita dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak, ya Allah. Dan layaklah kita, ya Allah, untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul SAW, insya-Allah taala, amin. Jadi sekadar itu saja, minta ampun, minta maaf umi, abah, anak-anak, adik-adik semua kalau ada barang kesilapan, kalau ada barang kekasaran, kalau ada apa-apa yang tidak sedap didengar, tidak sedap dipandang, semuanya ada daripada kelemahan saya sendiri, yang baik dari Allah SWT. Barang segala kesilapan saya mohon berbanyak kemaafan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.